Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga pengikut media sosial rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka, khususnya di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Pada kali ini saya Muhammad Tibroni bin Abdul Haris, penolong perancang bahasa bahagian ensiklopedia, ingin meneruskan bicara karya siri ketiga dengan buku yang bertajuk Kaedah Pendidikan Bahasa di Lapangan, edisi kedua. Sedikit latar belakang mengenai buku Kaedah Pendidikan Bahasa di Lapangan edisi kedua ini. Edisi pertama buku ini telah diterbitkan pada tahun 2001, manakala kini cetakan kedua edisi kedua diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini mengandungi 111 halaman dan dibahagikan kepada 8 bab utama, yang mana saya akan mengupas sebaringkas tentang bab-bab yang terkandung dalam buku ini. Buku ini juga telah ditulis oleh Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar yang juga seorang penyelidik dan juga tokoh bahasa Melayu yang terkenal. Pada bab 1 yang bertajuk Pendidikan Lapangan, Penggolongan dan juga latar belakang, penulis turut mendefinisikan pendidikan lapangan ini sebagai linguistik lapangan. Pada zaman dulu, ia dijalankan oleh ahli antropologi dan juga ahli linguistik bagi bertujuan untuk mengenal atau mengetahui sesuatu budaya. Tetapi sebelum mengenal sesuatu budaya atau perilaku manusia di tempat yang dikaji, penyidik tersebut haruslah memahami bahasa yang dipertuturkan oleh komuniti tersebut. Oleh itu tidak heranlah pendidikan bahasa di lapangan pada zaman dulu bukan saja dilakukan oleh ahli linguistik tetapi juga ahli antropologi. Selain itu, pada bab ini penulis turut membahagikan pendidikan lapangan ini kepada dua jenis, iaitu pendidikan lapangan huluan dan juga pendidikan lapangan hiliran. Pada bab kedua yang bertajuk pendidikan lapangan huluan dan hiliran, penulis telah mendefinisikan pendidikan lapangan huluan ini sebagai aktiviti yang dilakukan untuk mengumpul data dan membuat analisis tentang bahasa yang dikaji. Pendidikan lapangan huluan juga mengkaji bahasa yang belum pernah dikaji sebelum ini. Ia bertujuan untuk membuat uraian bahasa tersebut daripada aspek fonologi, morfologi, sintaksi dan juga semiotik. Bagi pendidikan lapangan hiliran pula, ia juga bertujuan untuk mengkaji sikap penutur bahasa terhadap bahasanya dan untuk tujuan pemeliharaan bahasa daripada pupus. Pada bab ketiga, ciri-ciri dan pendekatan pendidikan lapangan, penulis telah menyeraikan pelbagai ciri dan juga pendekatan untuk menjayakan sesuatu pendidikan lapangan tersebut. Antara contohnya, ciri dan pendidikan primer yang bermaksud mengambil data yang terus daripada lapangan. Data primer, antara contoh data primer iaitu data yang segar daripada lapangan, termasuklah rakaman perbualan dialek daripada informan. Manakala dalam ciri dan pendekatan objektif, melalui ciri ini, seorang penyidik itu harus masuk ke dalam lapangan yang ingin dikajinya dengan minda yang terbuka dan juga bersikap neutral. Melalui proses ini, melalui ciri ini, penyidik tersebut akan mencatat dan merakam apa yang didengar dan dilihatnya saja. Kaedah ini tidak memerlukan penyelidik untuk memberi komen atau pandangannya terhadap bahan yang dikajinya. Manakala dalam pendekatan antropologi, melalui kaedah ini, ia memerlukan penyelidik berada dalam sesuatu komuniti itu untuk beberapa tempoh. Melalui kaedah ini, penyidik tersebut akan memahati, mencatat dan merakam apa yang ada. Penyidik akan menjadi ahli komuniti tersebut dalam masa kajiannya. Pada bab keempat, anatomi pendidikan lapangan, ia bermaksud perkara yang perlu dilakukan untuk menjayakan sesuatu pendidikan lapangan tersebut. Dan juga ia haruslah mengikut susunan. Dalam buku Kaedah Pendidikan Bahasa di Lapangan ini, penulis telah menyenaraikan sebanyak 11 proses yang perlu dilakukan oleh seorang penyidik untuk melakukan pendidikan bahasa di lapangan. Ia bermula daripada mengadakan konseptualisasi atau tujuan kajian lapangan bahasa di lapangan itu dilakukan dan berakhir dengan menulis hasil kajian. Pada bab kelima yang bertajuk Pemeliharaan Informan,
subjek, responden dan penyediaan sampel. Informan, subjek dan responden tersebut haruslah bersesuaian dengan tujuan kajian lapangan itu dilakukan. Sebagai contoh, jika penyidikan yang dilakukan bertujuan untuk memelihara dan mendokumentasikan suatu bahasa sukuan contohnya, informan yang dipilih haruslah orang yang paling berusia dalam suatu komuniti tersebut. Sebagai contoh, dalam komuniti orang asli, Tok Batin boleh dipilih sebagai informan dan juga orang yang paling tua dalam komuniti tersebut. Dalam penyediaan sampel pula, ia adalah bertujuan untuk memilih sebilangan kecil kelompok tertentu yang boleh mewakili kaum atau suku yang dikaji. Pada bab ke-6 yang bertajuk mengumpul data dalam kaedah penyidikan lapangan huluan. Disebabkan kebatungan pada informan, kaedah penyidikan lapangan huluan juga dikenali sebagai kaedah informan. Antara contoh merakam kaedah penyidikan lapangan ini, ia menggunakan rakaman suara. Selain itu, kaedah mengumpul data melalui penyidikan lapangan huluan juga menggunakan kaedah lafaz atau kaedah senarai kata. Namun begitu, melalui kaedah ini, seseorang penyidik dan informan tersebut haruslah mengetahui satu bahasa yang sama, iaitu sebagai contoh dalam konteks negara kita di Malaysia, bahasa Melayu. Melalui kaedah ini, penyidik tersebut akan melafaz satu persatu bahasa perkataan yang ingin dikajinya, dan manakala informan tersebut akan membalasnya dalam bahasanya sendiri. Pada bab ke-7 mengumpul data, kaedah penyidikan lapangan hiliran. Terdapat 4 jenis kajian dalam penyidikan lapangan hiliran, iaitu ia termasuklah tinjauan selidik, kajian kes, kajian penggunaan bahasa dalam konteks, serta kajian ujian dan eksperimen. Tiap-tiap jenis ini boleh menggunakan pelbagai teknik. Antara teknik yang boleh digunakan termasuklah soal selidik, temu duga, permatian dan juga uji teknik. Pada bab terakhir dan bab ke-8, pengolahan data. Penyidikan lapangan huluan bertujuan untuk mencari data bahasa yakni bahasa seperti yang dipertuturkan oleh informan dalam sesuatu komuniti yang dikaji. Bagi penyidikan lapangan hiliran pula, data boleh terdiri daripada data bahasa dan juga data bukan bahasa. Sebagai contoh, data bukan bahasa ialah sikap pengguna terhadap bahasa, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Pengolahan data kaedah pendidikan huluan merupakan transkripsi bahan yang direkam. Terdapat 2 jenis transkripsi, iaitu fonetik halus atau halus dan fonemik atau kasar. Cara pengolahan data kaedah hiliran pula adalah seperti pengenapasian butiran dan juga penghitungan. Sebagai kesimpulannya, saya ingin mencadangkan buku Kaedah Pendidikan Bahasa di Lapangan ini kepada semua pelajar-pelajar, termasuklah dalam bidang linguistik atau bahasa, bidang sains sosial seperti antropologi dan sosiologi, dan juga sesiapa yang berminat untuk mengkaji dialek bahasa sukuan dan sejarah bahasa Melayu di Malaysia ini. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton dan Assalamualaikum dan serta salam sejahtera.